قدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 19 hari bulan 9 2021 bersamaan dengan 12 Safar 1443, kita sudah sampai ke siri terakhir tafsir surah Al-Qasas. Ini adalah merupakan siri yang ke-19. Siri yang ke-19 surah tafsir kita kepada surah Al-Qasas dan juga tadabbur ringkas kita kepada beberapa ayat yang dipilih pada setiap kali kita belajar. Alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, ayat yang kita akan baca bermula dari ayat 85 dan berakhir dengan tamatnya surah ini, iaitulah ayat 88. Alhamdulillah, kita sentiasalah bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnia, peluang dan ruang yang diberi kepada kita. Masa itu satu peluang yang baik. Bukan semua orang diberi peluang untuk bertadabbur, pagi-pagi mendengar kalimah Allah. Kita dengar pula tafsiran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama tafsir salafus salih dan juga ahli-ahli tafsir semasa yang menghuraikan kepada kita maksud-maksud ayat untuk kita faham kalam Rabbina yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat dan panduan kepada umatnya sampai ke hari kiamat. Alhamdulillah. Jadi para pelajar sekalian, kita baca ayat kita ini bermula ayat 85. Ayat 85 dan berakhir dengan tamatnya surah ayat 88 insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi, muka surah 844. Mari kita baca dulu ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Innal ladzi
diperintahkan supaya menyampaikan Quran itu kepada umatnya. Dengan sebab Al-Quran itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihalau keluar dari Mekah. Tuan-tuan kena ingat, dengan sebab apa Nabi kita dihalau keluar dari Mekah? Dengan sebab Al-Quran. Allah kata tak apalah, pergilah dulu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, mengambil langkah bukan pelarian tetapi berhijrah untuk mengambil langkah yang seterusnya. Allah yang menurunkan Quran ini sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Apa dia maksud dia? La rabbuka ila ma'ad. Para pelajar, para jemaah sekalian, tengok nota di bawah 1334. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal Nabi Musa alaihi salam dengan Firaun dan pegawai setianya yang menurut perintahnya Haman, Allah Ta'ala cerita juga tentang Qarun yang zalim dan sombong, takabur, serta balasan buruk yang telah menimpa golongan yang menderhaka. Semua kena dah mati habis dah. Maka surah ini, surah Al-Qasas ini disudahi, diakhiri dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga telah menerima pertentangan dari kaumnya. Itu sudah jadi lumrah, sunnatullah, bahawa golongan yang mencintai kebenaran, yang membawa kebenaran akan ditentang, akan diganyang, akan disakiti. Bahkan kita sudah sampai ke kemuncak penentangan Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah mereka telah bersepakat bermesyuarat di Darun Nadwah. Darun Nadwah di Mekah, ataupun dalam bahasa penulis sirah mengatakan Parlimen Quraisy. Darun Nadwah dianggap sebagai Parlimen Quraisy. Keputusan muktamad Muhammad, kita semua kata sallallahu alaihi wasallam. Puak-puak yang buat keputusan itu tak kata dah sallallahu. Puak kafir, mereka buat keputusan muktamad bahawa Muhammad mesti ditangkap, dipenjara atau dibunuh. Di situlah bermulanya episod Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya berhijrah. Supaya berhijrah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beri jaminan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi dulu, ambil langkah, kita balik ke Mekah. Tengok, sambung balik nota kaki tu, nota 1334. Semasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Thaibatul Thayyibah. Nama Madinah ni banyak tuan-tuan. Madinah, Thaibah, Thabah. Dalam keadaan bimbang. Iyalah, kenapa tak bimbang, dikejar oleh puak kafir. Turunlah ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya untuk memberi semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditemani oleh sahabat setianya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dengan menegaskan bahawa Allah Ta'ala yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi dan mewajibkan baginda dan umatnya membacanya, menyampaikan dan mengamalkan kandungan Al-Quran yang mulia itu, sudah tentu akhirnya akan menjayakan baginda dengan mengalahkan pihak lawannya dan mengembalikannya ke negeri sendiri, iaitulah Makkah Al-Mukarramah, dengan mendapat kemenangan yang besar. Para jemaah sekalian,
Saya tak nak cerita sejarah Mekah kepada tuan-tuan. Kalau tidak, hari ini kita tak akan ke mana. Sebab tajuk Mekah ni sangat menarik. Untuk maklumat sedikit, saya dah tulis buku ni, Makkah Al-Mukarramah. Kelebihan dan sejarah ini tuan-tuan boleh baca di sini lah, baca di sini sejarah keluarnya Nabi dari Mekah. Seperti yang telah kita perjelaskan, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di mana? Di ujung Marwah. Kalau kita pergi sa'i Safa Marwah, ujung, dekat dengan ujung kepala Marwah tu, di situlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidah Khadijah. Bila Nabi keluar berjalan sampai ke Bukit Safa, rasa-rasanya yang dah pergi Mekah ni nampak gambaran itu. Bagi jemaah yang ikut saya, biasanya anak akan bawa jemaah ni berjalan kaki pusing kawasan itu nak suruh nampak lokasi. Di sini rumah Nabi, di sini tempat kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekitarnya itu. Maka Nabi dalam perjalanan nak keluar dari rumah dia, nak menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia berhenti di satu tempat, nama dia Hazwarah. Hazwarah ni lebih kurang pintu Ajiat. Kalau orang pergi Mekah sekarang ni cari pintu Ajiat, orang yang duduk di sekitar hotel Safwa di bawah jam besar tu, kita nak masuk masjid itu di bab Ajiat. Situ ulama sejarah kata di situlah Hazwarah. Nabi berpaling ke Mekah. Iyalah, kita nak tinggal kampung ni bukannya senang. Baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Mekah, laula qaumuki akhrajuni lama kharaj. Mekah, kalau tidak pendudukmu keluar aku tak akan keluar dari Mekah. Nabi teruskan perjalanan. Maka dikatakan dalam perjalanan nak menuju ke Madinah, sampai di satu tempat nama dia. Dalam perjalanan itu, maka ketika itulah Nabi turunnya ayat Quran ini menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok ayat, innal ladzi farada alaikal Quran. Allah yang menurunkan Quran ini kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Al-Quran ini kamu dihalau keluar, laradduka ila ma'ad. Allah kata aku hantar balik ke Mekah. Pergi dulu sekejap. Allahu Akbar. Cerita panjang, baca dalam buku ni lah. Hari ini kita nak habiskan tafsir kita ni insya-Allah. Laradduka ila ma'ad di sini para ulama mengatakan akan hantar balik ke Mekah. Ma'ad di sini maknanya balik mula ke Mekah. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan pandangan yang kedua kata ma'ad di sini yaumul qiyamah. Akan balik semula apa? Hidup balikmu pada hari kiamat. Dua. Ada yang mengatakan akan beri kepada kamu al-maqamul mahmud, maqam yang terpuji. Kita kata semua tu jadi berlaku. Maknanya untuk peringkat permulaan atas dunia ini akan hantar balikmu ke Mekah. Satu. Yang kedua, setelah kamu wafat akan kembali semula, hidup balik. Yang ketiga, bila di mahsyar, di situlah Allah Taala anugerahkan Nabi maqamul mahmud. Ada juga pandangan yang keempat kata kamu ma'ad di sini dengan mana balik ke syurga. Kita kata semua itu tartib zamani. Laradduka ilal jannah, tartib zamani. Itulah analisa yang dibuat oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Maknanya balik Mekah bila lama ke sekejap? Jawabnya sekejap je tuan-tuan, bukannya lama. Nabi keluar hijrah tahun yang pertama. Tahun yang pertama hijrah tahun 1. Bila Nabi hijrah? Akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar Nabi kita masuk Madinah, ke bandar Madinah, iaitulah pada Rabiul Awal. Ada kata 12 Rabiul Awal tu Nabi kita masuk Madinah.
mubina. Kami dah buka negeri Mekah untuk Nabi Muhammad SAW masuk dengan tidak ada perlawanan yang berat. Ada sedikit pertempuran di antara tentera Khalid bin Walid dengan puak Mekah. Maka Mekah telah pun jadi negara Islam. Alhamdulillah. Laraduka ila ma'ad, akan kembali semula ke negeri yang kamu dikeluarkan itu. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita berhenti setakat tu je cerita Mekah. Kalau tuan-tuan rasa tak puas hati, memang saya nampak macam tak puas hati, para jemaah boleh tengok dalam rakaman saya dalam YouTube, tulis Rehlah Haji. Dalam playlist dia tu Rehlah Haji. Alhamdulillah, banyak sekali cerita-cerita pengembaraan kita ke Mekah, yang anak cerita sejarah Mekah, dan juga kita baca buku ni, buku sejarah Mekah Al-Mukarramah ini kepada para pelajar, para jemaah, supaya mereka faham di tempat lokasi kita berada. Menarik. Kalau baca di sini pun boleh, tapi dengan kita baca di tempat, di tapak dia, kita rasa lebih menjiwai peristiwa yang berlaku itu. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, mari kita pergi kepada ayat kita lah. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Allah Ta'ala yang turunkan Al-Quran, dengan sebab Quran kau dihalau keluar, laradduka ila Makkah. Allah Ta'ala akan hantar balik ke Mekah ba'da khurujika minha, selepas daripada engkau keluar daripadanya. Jangan bimbang, pergi sekejap, nanti kita balik semula. Alhamdulillah. Tengok ayat. Qur rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Katakanlah kepada kaum mana tu? Kau yang menentangmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata kepada mereka, kata kepada puak kafir, qul ya Muhammad li musyriki qaumika. Rabbi, Tuhanku amat mengetahui akan sesiapa yang membawa hidayah petunjuk dan sesiapa pula yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kata. Jadi ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala setelah berjanji memberi jaminan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi dulu ke Madinah, nanti balik semula ke Mekah. Kemudian Allah perintahkan Nabi supaya kata kepada puak kafir, Rabbi a'lam man jabil huda. Allah Ta'ala tahu siapa yang bawa petunjuk. Allah Ta'ala tahu siapa yang bawa petunjuk dan siapa yang sesat. Tak usah duk cakap banyak lah. Puak-puak kafir gembira lah dia. Muhammad dah pergi dah. Muhammad dah pergi dah. Selesai masalah kita. Konon-kononnya tak selesai lagi. Dia pergi tu untuk pusing balik je. Bukan pergi maknanya pergi tak kembali. Itu lain cerita. Kita sekarang ni kita kata pergi tak kembali, itu mati. Ini pergi mengambil langkah, bermakna sekejap. Tak lama sangat lah tuan-tuan dan puan-puan, 8 tahun, 7 tahun setengah Nabi kita yutan balik. Mekah sudah menjadi negara Islam, Darul Islam, Daulah Islamiyah. Allahu Akbar. Mu tak seduk lawan dengan puak kafir. Cakap aja kita tahu, Allah Ta'ala tahu siapa yang betul, siapa yang salah. Kita hari ini pun para jemaah, para pelajar sekalian, tak usah kecil hati, tak usah susah hati. Apa yang kita belajar ini daripada Nabi, daripada Al-Quran, daripada sunnah Nabi SAW, dengan tafsiran-tafsiran para ulama salafus salih. Kalau kita dikecam, dituduh macam-macam, kita kata sabarlah, tak kata apa. Bila pergi belajar, yang tak faham tu barulah jadi betul-betul. Allah, ilmu yang kita belajar ni ilmu makrifat laduni, apa benda entah Allah Ta'ala bersatu dengan kita ke apa. Dia punya bahasa pelik-pelik, belajar ramai orang ikut pula. Rupa-rupanya saya jumpa dengan seorang peminat kepada ilmu jenis pelik ni. Dia kata, Ustaz,
Tok guru tu kalau dia mengajar tinggi ilmu dia sampai kita tak faham. Kata pelik tu, saya yang belajar di sekolah ni, tok guru, cikgu yang paling baik, cikgu yang boleh memahamkan pelajar, bukan yang cakap tak faham. Dia punya terbalik. Biarlah. Baik pelajar sekalian. Nabi SAW dikecam, bukan setakat dikecam, dihalau keluar. Kalau setakat kita dikecam, dihalang, disekat, kita kata kecil, insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, mari kita pergi pada ayat kita, ayat 86. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berharap supaya kitab Al-Quran diturunkan kepadamu. Mana Nabi kita tak mikir pun dia boleh terima Al-Quran, dia tak fikir. Cuma Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia sentiasa dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, tidak terjebak dengan kumpulan-kumpulan ajaran yang menyeleweng, buat syirik di Mekah, tak terjebak. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berfikir selepas daripada cukup genap umur 40 tahun, Allah Taala wahyukan dia. Yang pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di mana? Duduk di atas Ghar Hira. Alhamdulillah. Jadi bila Nabi kita kembali ke Mekah, jadi duk mikir macam mana nak balik mula ke Mekah ni. Ayat Quran kata tadi, la radduka ila ma'ad. Pergi dulu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu akan balik semula ke Mekah. Jadi bila Nabi kita balik semula ke Mekah, macam mana nak balik semula? Mekah ni dibukuasai oleh kafir. Kafir ni gedebe-gedebe. Pembantu Nabi pula tak ramai. Maka Allah Ta'ala bawa kepada ayat Nabi SAW ini, wa ma kunta tarju. Banyak benda yang kamu tak fikir, banyak perkara yang kamu tak sangka terjadinya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak perkara yang kamu tak sangka sudah jadi. Kamu tak sangka kamu balik semula ke Mekah, kamu tak sangka kamu boleh jadi Nabi, kamu tak sangka kamu terima wahyu. Ni ayat ni. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berharap supaya kita Al-Quran diturunkan kepadamu. Tahu, Nabi tak mikir waktu kecil nak jadi Nabi. Tetapi ia diturunkan illa rahmatan min rabbik. Diturunkan kepadamu hanyalah sebagai rahmat dari Tuhanmu. Allah Ta'ala turunkan sebagai rahmat dari Allah. Fala takunanna zahiran lil mujrimin. Fala takunanna zahiran lil kafirin. Oleh itu, janganlah engkau menjadi penyokong bagi orang-orang yang kafir. Maka para pelajar sekalian, secara alam nyata, realitinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu, telah dilantik menjadi nabi dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan itu ya Muhammad, Allah dengan rahmatnya, dengan limpah kurnianya telah melantikmu menjadi rasul kepada umat ini. Maka 5 arahan telah diberi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi berapa? 5 arahan binaan alaihi kallafahu rabbuhu bi 5 umur. 5 perkara. Para pelajar, saya harap fokuskan kepada arahan Nabi, arahan Allah Taala kepada Nabi ini 5 perkara.
Karena dia sekaligus menjadi arahan kepada kita, wahai umat. Wahai umat. Letak nombor. Yang pertama, dan masih lagi dalam ayat 86. Arahan yang pertama, فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Oleh itu, janganlah engkau menjadi penyokong kepada orang-orang yang kafir. Letak nombor 1, jangan jadi penyokong pada puak kafir. Jangan. Maka ini arahan yang pertama kan? Arahan yang pertama, jangan menjadi penyokong kepada puak kafir. Satu. Sekarang ni kita tengoklah. Puak-puak kafir yang telah menentang Islam. Dia kafir ni ada dua kategori. Satu dia panggil kafir yang aman damai. Dia kafir dari sudut akidah dia. Perbuatan-perbuatan dia tidak menyusahkan kita. Itu dia panggil kafir. Yang duduk dalam mustakman, kafir duduk negara Islam aman-aman, itu jelas. Tapi satu lagi kumpulan yang menentang Islam, dia panggil kafir harbi, kafir yang menyusahkan Islam. Itu wajib kita kena lawan. Jangan main-main, jangan sokong dia ni. Sampai yang pertama. Yang kedua, letak nombor yang kedua, ayat 87. وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ. Ini nombor 2. Dan janganlah mereka yang engkar dapat menghalangmu daripada menyampaikan dan beramal dengan ayat-ayat Allah sesudah ia diturunkan kepada kamu. Bila Quran mari, kita kena beramal dengannya, walaupun ditentang oleh puak-puak kafir. Orang kafir ni bila dia sokong, terutama sekali kafir harbi ataupun kafir yang ada agenda yang tersendiri, pasti dia akan menentang. Maka kita jangan tunduk kepada dia. Maksud ayat ini, jangan tunduk pada tekanan kafir, teruskan berdakwah. 2. Arahan yang ketiga, masih dalam ayat 87, وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ. Dan serulah, dakwahlah, ajaklah manusia kepada agama Tuhanmu. Hijrah Nabi. Yang ketiga, terus berdakwah. Terus berdakwah. Yang keempat, letak nombor bagi kita nampak. Yang keempat, وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan janganlah engkau menjadi dari golongan yang menyertai orang-orang musyrik. Jangan jadi bersekongkol dengan puak-puak musyrikin. Jangan. Dalam agama dia, dalam perbuatan dia, dalam budaya dia, jangan sekali-kali. Wala takunanna Muhammad, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'dudan minal musyrikin, termasuk di kalangan orang-orang yang musyrik. Sampai di sini para ahli tafsir berhenti seketika. Macam mana Allah Ta'ala tegah Nabi, jangan jadi macam orang musyrik. Tengok nota di bawah, menariknya. Nota 1335. Meskipun perintah Allah Ta'ala dalam ayat ini dan ayat yang berikutnya ditujukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maksudnya ditujukan kepada umatnya, supaya mereka tetap di atas dasar tauhid dan jangan menyeleweng ke jurang syirik. Ayat ini dalam bahasa peribahasa dalam peribahasa kita dia panggil buku anak sindir menantu.
pukul anak, sindir menantu. Nabi orang yang paling mantap akidah, yang paling jitu tauhid, tak akan syirik. Habis kenapa Allah Ta'ala pesan kepada Nabi, wala takunanna minal musyrikin, jangan jadi dari kumpulan orang syirik. Tuan-tuan para pelajar sekalian, inilah dipanggil ilmu tadabbur, ilmu tafsir. Pukul anak, sindir menantu. Maknanya dia bukan nak pesan ke Nabi jangan syirik, tapi pesanan itu kepada umat. Yang kita bimbangnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu yang kita bimbang. Nabi sudah pasti dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dia panggil maksum. Maksum makna terpelihara, dia dosa pun tak ada, apa lagi pada syirik. Tetapi pesanan ini dituju khas untuk Nabi dan umatnya. Itulah dia panggil arahan, surah arahan kepada Nabi, tapi maksud dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Maka jangan buat syirik. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut pesanan yang kelima. Tengok pesanan yang kelima, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Jangan sembah Tuhan yang lain bersama dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah yang dinamakan syirik. Dinamakan syirik. Pesanan sudah cukup. Berapa pesanan? Allah SWT pesan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 pesanan, 5 tugas yang mesti disampaikan. Tuan-tuan ingat balik. Saya simpul balik. Tugas yang pertama apa dia? Jangan bersekongkol dengan puak, bagi bantu orang kafir. Satu. Yang kedua, teruskan menyampaikan dakwah walaupun disekat. Yang ketiga, ud'u ila rabbik, mu kena dakwah pula buat lain. Sekat tu kumpulan dakwah yang lain. Yang keempat, jangan melakukan perbuatan puak-puak syirik. Yang kelima, syirik itu apa dia? Ditafsirkan oleh Allah Ta'ala, wala tad'u ma'allahi ilan akharat, iaitulah menyembah, menyeru Tuhan yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, itulah 5 sifat, 5 arahan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan arahan ini untuk Nabi dan untuk kita semua, para jemaah sekalian. Kita kena belajarlah. Jangan terjebak dengan melanggar 5 arahan Allah Azza wa Jalla tersebut. Baik. Sebagai penutup kepada surah, penamat kepada surah ini, Allah Ta'ala perkenalkan kepada kita sifat al-uluhiyah. Siapa Tuhan kamu? Siapakah ma'bud? Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Kenapa diarah supaya tepikan semua sembahan-sembahan lain daripada Allah? Jangan jadikan syirik, sebab ini sifat Allah. Ini dipanggil bayyanallahu ta'ala sifat al-uluhiyah. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita sifat ketuhanan Allah, yang esa, yang tunggal, yang patut kamu sembah, kamu puja dan kamu puji. Yang lain-lain itu tinggalkan, hapuskan. Tengok para pelajar ayat yang terakhir, ayat 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Saat tadi itu arah yang kelima. La ilaha illahu, tiada Tuhan yang berhak disembah. Kita kena penuhkan terjemahan.
atas dunia makhluk ni semuanya akan binasa, kecuali siapa? Kecuali zat Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah Ta'ala tafsir dalam surah Ar-Rahman. Dalam tafsir surah Ar-Rahman, Allah Ta'ala sebut ayat 26-27, kullu man 'alaiha fan. Semua makhluk yang atas dunia ini rusak, binasa belaka. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggalnya zat Allah Ta'ala yang maha tinggi, yang maha mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi kata apa? Asdaqu kalimatin qalaha asy-sya'iru, sebetul-betul kata-kata penyair, kata-kata yang paling benar yang diucap oleh seorang sastrawan, penyair, kalimatul labid. Nama dia Labid dengan dal, Labid. Ada juga orang nama Labib kan, lain tu, Labid. Dia kata apa? Ala kullu syai'in ma khalallaha batilun. Ingat, semua benda yang lain daripada Allah Ta'ala itu batil belaka. Tak ada sembahan-sembahan lah. Allahu Akbar. Itu terjemah, itu tafsir yang pertama. Para pelajar sekalian, semua makhluk, semua yang ada ni akan rusak binasa kecuali zat Allah Ta'ala. Wajhu dengan makna zat Allah Ta'ala. Satu lagi tafsiran, kullu syai'in halikun illa wajha, kullu amalin, semua amalan-amalan itu batilun, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, batil, illa ma urida bihi wajhuhu, kecuali amalan yang dibuat kerana ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kita kata selalu diulang-ulang kaedah. Apa dia kaedah para pelajar sekalian? Kaedah yang mengatakan syarat qabulul amal itu mesti ikhlas. Syarat qabulul amal mesti ikhlas. Maknanya semua amalan-amalan tidak diterima kecuali apabila kita ikhlaskan amal lillahi azza wa jalla. Oi, saya beramal kerana Allah, tapi amalan rekaan sendiri yang tidak ikut sunnah Nabi juga tidak diterima. Maka lengkap sudah syarat qabulul amal, syarat kriteria amal itu menjadi soleh apabila lengkap dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barulah dia qabulul amal. Macam kita sekarang ni sibuk dengan dua dos. Dua dos. Cukup dua dos ni boleh pergi sana boleh sini. InsyaAllah Tuhan selamatkan. Dalam ibadat kita ni kena ada dua juga baru Tuhan kabul. Barulah syarat amal jadi soleh. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para ulama tafsir semua mengatakan ikhlas itu zat di sini dengan mana zat yang kekal Allah Azza wa Jalla, amalan yang diterima kerana Allah. Allahu Akbar. Dalam sebuah hadis lagi, hadis Abi Hurairah. Alhamdulillah para pelajar sekalian, manhaj yang kita guna pakai dalam tafsiran kita ini, dalam huraian kita, Quran, hadis, dan juga huraian para ulama salafus salih, dan disusun oleh ulama semasa. Kita kata alhamdulillah harmoni. Dalam siri yang lepas, cerita Qarun. Kenapa saya bawa cerita Qarun daripada kita maaf tu sesat bikin ini, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh dengar fakta yang sahih yang mari daripada Quran, mari daripada hadis. Fakta tambahan daripada Israiliyat kita tengok. Yang logik, yang tak bercanggah dengan syariat kita terima. Yang nampak melampau 70 ekor keldai dongki pikul anak kunci dia yang besar kelingking ni, kita kata ini melampau, nak menuju
kata Syam mula jadi dia punya gedung saja. Itu dia panggil dengan kita tengok Israeliat yang melampau ke tepi kan. Banyak Israeliat melampau. Dunia ada tanduk lembu. Berapa lagi pelik-pelik, tak payah. Alhamdulillah para pelajar. Itu jadi manhaj kita. Kalau manhaj ini dikatakan salah, kita kata alhamdulillah, kita tetap berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa taala, Allah Taala berfirman dalam hadis kursi, ana aghna syuraka yani syirki. Aku ni tak perlu kepada partner, kepada kawan-kawan syirik, tak perlu, jangan lantik dia. Man amila amalan asyraka fi ghairi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Siapa dia buat amalan syirik dalam amalan itu dengan aku, mana yang buat amalan sepatut untuk Allah, dia niat untuk makhluk, untuk ni, aku akan tinggal dia dengan syirik. Ambil di akhirat esok pahala tak ada. Bila tanya mana pahala amalan, pergi minta dengan hak orang yang kamu syirik itu. Buat ibadat nak tunjuk orang, pergi minta dengan dia pahala. Bagi sedekah nak tunjuk dengan orang, pergi minta dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Allahu Akbar. Para jemaah sekalian, kerana itu kita kena didik jiwa kita, didik diri kita supaya semua benda yang kita buat liwajhillah, kerana Allah. Tak padan tuan-tuan dengan kita duk dakwah dengan mulut usalli fardhu zuhri lillahi ta'ala, tapi hati nak tunjuk orang, tak. Bila kita bagi apa-apa sumbangan kepada orang, besar tulis kat sampul dengan tulus ikhlas, tapi waktu nak ambil, nak bagi serah tu begini sengih depan TV. Lain macam ya ayat ni. Salah ke ambil gambar nak tunjuk kita sedekah? Saya tak kata salah. Yang pentingnya perbetulkan niat kita. Untuk apa kita ambil gambar? Untuk apa kita bergambar? Untuk apa nak tunjuk kepada orang? Untuk apa? Untuk apa? Kalau niat kita kerana nak minta orang lain, menggalakkan orang lain buat juga, insya-Allah yujar. Tapi kalau nak suruh orang puji-puji kita, nak tayang-tayang je, ini mana kita dengan hati kita, kita dengan niat kita, kita tak boleh pertikaikan niat orang. Alhamdulillah para pelajar sekalian, kerana itulah hanya secara peribadi mengucap terima kasih banyak-banyak kepada ramai penderma yang bagi sumbangan kepada kita ni, untuk sama ada untuk dakwah ke, untuk aktiviti lain, untuk ni. Ramai di kalangan mereka tak mau, resik pun dia tak mau. Apalagi kalau kita nak tayang-tayang, ini kata biarlah Ustaz, Allah Ta'ala dah catat, malaikat dah tulis, saya yakin, percaya dengan keimanan kita kepada malaikat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik para pelajar sekalian, hadis tentang ikhlas ini sangat besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam kuliah-kuliah saya tentang kitab-kitab tasawuf, seperti kitab Penawar Bagi Hati, kitab Minhajul Qasidin. Tuan-tuan tengok dalam YouTube Minhaj Al-Qasidin, ada perbincangan. Dan juga kitab-kitab lain yang kita bincang tentang bagaimana nak memperbetulkan hati kita. Ini yang kita katakan a'malul qulub. Dia panggil penawar hati, penyembuh. Banyak lagi kuliah-kuliah kita yang berkait dengan a'malul qulub. Alhamdulillah, saya suka a'malul qulub itu sebab itulah sebenarnya pendidikan yang penting untuk kita didik jiwa kita dalam kehidupan ini, supaya kita bertemu dengan Allah. Semua benda yang kita buat liwajhillah, tak payah declare, tak payah diisytiharkan, biar kita buat itu kerana Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Baiklah para jemaah sekalian, sifat Allah Ta'ala yang kedua, kullu syai'in halikun illa lahul hukm. Yang kedua, Allah Ta'ala ni hak kekuasaan memutuskan segala hukum, di mana hak Allah Ta'ala. Kita tak boleh pandai-pandai. Kita sekarang ni macam kita lebih besar daripada Allah Azza wa Jalla. Saya tak kata kita lebih besar, tapi macam lebih besar. Sebab dalil dianya, bila bertembung di antara hukum Allah dengan hukum parlimen yang digubah oleh Suruhanjaya, KP mana-mana, nampak yang KP itu lebih besar daripada Quran.
lebih besar daripada Al-Quran. Sepatutnya kita orang Islam ni bersatu, solid. Bila kata ini undang-undang memperkasakan undang-undang syariat, daripada yang kecil sampai yang tua, yang sedar dengan yang tidur, semua angkat tangan sokong. Kami menyokong pindaan RUU tentang pelaksanaan syariat ini. Tidak perli-perli, nganyi, main-main macam undang-undang ini bukan untuk kita orang Islam. Subhanallah. Baik, para pelajar sekalian, dalam ayat ini Allah kata kuasa al-hakimiyatu lillah. Kuasa menentukan hukum halal haram itu kuasa Allah Azza wa Jalla, bukan kuasa orang lain. Jangan ada main. Kita berani-berani rempuh hukum Tuhan tu macam mana? Cuma tafsir ayat Quran wa man lahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun zalimun fasiqun tu perlu ditafsir dengan cara yang baik. Lama kita budak-budak dulu, jangan main. Kafir siapa dia tak lana hukum Tuhan. Bila kita panjangkan sikit langkah, dah kita dapat meningkatkan naik sedikit, kita dah baru kita faham bukan sekadar ucapan yang diucap, tapi pelaksanaan tu perlu kepada kekuasaan, kepada kekuatan. Alhamdulillah. Baiklah para pelajar sekalian, yang sifat yang ketiga, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah, yakni kepada Allah kamu semua dikembalikan untuk dihisab dan menerima balasan. Masya Allah, tabarakallah. Habislah kita, tamatlah kita pada pagi yang mulia ini 19 hari bulan 9 2021 dan tamat 19 siri kuliah. Mari kita tutup perbincangan kita dengan faedah yang kita dapat. Faedah yang kita dapat, tuan-tuan tanda, faedah yang pertama, la radduka ila ma'ad. Allah kata, Allah yang bagi Quran kepada kamu, dengan sebab Quran kamu dihalau keluar oleh buah kafir, akan hantar balik ke mana? Ke Mekah. Jangan bimbang. Ayat ini para pelajar tulis, ayat ini dilalatun ala nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menjadi dalil benarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa benar? Sebab apa? Sebab Nabi cerita kepada masyarakat dia akan balik ke Mekah. Dia akan balik ke Mekah, dan alhamdulillah Nabi kita balik selepas 7 tahun setengah balik Mekah. Itu dipanggil mukjizat. Macam mana 7 tahun lagi Nabi sudah boleh baca Quran, la radduka ila ma'ad, kita akan balik. Itu dia panggil, ayat ini menjadi dalil nubuwah, sidq nubuwah, benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi kata aku balik, tiba-tiba tak balik sampai Nabi wafat di Madinah tak boleh balik, maka bohonglah Nabi. Kita kata hasya wa kalla, benda telah terjadi, telah berlaku, telah dibuktikan dengan fakta sejarah dan realiti keadaan. Alhamdulillah. Para pelajar sekalian, itu yang pertama. Dan dalam isu yang pertama ni juga kita kena ingat, baik, yang kedua, qur rabbi a'lam man ja'a bil huda. Nabi kata apa? Allah Ta'ala ajar aku, Nabi katakan, Tuhan aku lebih tahu siapa yang berpegang dengan petunjuk, siapa yang bawa huda, petunjuk. Di sini dalam ayat ini isbatu ilmillah, mengisbatkan ilmu itu duduk pada Allah Azza wa Jalla. Ilmu yang sempurna itu milik Allah Azza wa Jalla, sebab Allah Ta'ala tahu siapa di kalangan kita pendakwah-pendakwah, siapa di kalangan pendukung ini yang duduk di atas landasan petunjuk. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla biar kita termasuk di kalangan orang minal muhtadin, orang yang mendapat petunjuk Allah Azza wa Jalla. Semua orang kata dia ahli petunjuk, memang semua orang akan declare, akan dakwa dia datang landasan yang petunjuk, dia ni salah. Tetapi kita kena ingat para jemaah sekalian, bahawa
petunjuk itu berdasarkan kepada Quran, berdasarkan kepada hadis. Jangan berdasarkan kepada itu ini, tak akan jadi. Allahu Akbar. Yang ketiga, a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalil mubin. Allah Taala tahu siapa yang sesat. Jawab dia je, yang tak ikut petunjuk sesatlah dia. Macam mana kita nak tahu? Neraca timbangan kita, dia panggil mizanul adli, neraca timbangan kita nak hitung siapa betul-betul, letak daripada Quran dengan hadis. Kalau tepat apa ajaran yang kita bawa ni dengan dua neraca ini, alhamdulillah. Kalau tidak, tak usah dakwa lah, kita betul kita salah. Jawabnya memang salah lah kalau tak ikut Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan huraian yang tepat daripada para ulama salafus salih. Jangan pula kata, oh, mana boleh kita baca Quran ni, kita tak boleh nak tafsir Quran, tapi kita boleh baca Quran. Kita tak pandai nak baca hadis, kita tak pandai nak hurai hadis, tapi ulama hadis telah huraikan. Alhamdulillah. Perkara yang keempat, innama bayanut takzib. Ayat Quran ini juga menyatakan pembohongan golongan yang mengatakan Quran ini diajar oleh puak-puak ahlu kitab kepada Nabi. Tengok dalam suratul Nahli yang lepas, ayat 103, orang kafir tuduh innama yu'allimuhu bashar. Ada orang ajar ke Muhammad tu Quran, ada orang ajar tu. Maka kalaulah Quran ini diajar oleh guru, tak kira lah guru Yahudi ke guru Nasara, maka Nabi SAW tidak mencari risalah. Sebagaimana Tuhan sebut, ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Memang Nabi tak berharap pun dia terima kitab, tak berharap. Tapi Allah Ta'ala yang bawa kepada dia. Tapi kalau Nabi kita nak ada kitab dah, dia belajar dengan Yahudi, kenapa dia mau cari yang ni pula? Kenapa mau cari yang ni pula? Allahu Akbar. Yang kelima, wa ma kunta tarju, kamu tak mengharapkan menerima Quran sebagai Nabi, tetapi illa rahmatan min rabbik, Allah Ta'ala yang bagi rahmat pada kamu. Tuan-tuan tanda. Yang kelima, Quran ini adalah rahmat daripada Allah Azza wa Jalla kepada hamba-hamba dia melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada kita. Siapa nak terima rahmat Allah, baca Quran, beramal dengan Quran, itulah orang yang dapat rahmat. Saya ada Quran 5, 10 dalam almari di rumah, bacanya tidak. Itu dia panggil pengumpul, pengoleksi Al-Quran, tapi dia tidak terima rahmat Quran itu dengan hamalan. Tak apalah, nak beli Quran letak dalam almari, lebih baik daripada letak cerita karut. Yang keenam, mir rabbik, Al-Quran itu datang daripada Allah. Ayat ini isbat rububiyatillah, isbat bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang disebut Rabbik, Tuhanmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Allah Ta'ala khususkan kepada Nabi. Sebab apa? Nabi dulu sebagai kepala. Bila Nabi terima daripada Allah, kita terima daripada Nabi, maka samalah kita. Allah itu Rabbik, Tuhanmu. Kalau kita nak jadikan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kita, ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, fala takunanna zahiran lil kafirin. Haram memberi sokongan kepada orang kafir di dalam menentang Islam. Jangan. Jangan salah faham. Contohnya seorang kafir dapat kontrak buat apa-apa sini, kita kata kita tak boleh sokong dia ni, dia kafir. Bukan macam tu. Kafir yang terlibat dengan keagamaan, yang terlibat dengan menentang Islam, yang tak setuju dengan Islam, yang anti Islam. Tak kira lah dia anti dengan mulut dia, dengan anti dengan perkataan dia, dengan apa saja perbuatan dia, kita nampak, maka jangan kita bersekongkol dengan puak-puak tu. Walaupun dia panggil mulut manis, kami ini walaupun tidak beriman, tak sokong Islam, tapi kami integriti, menentang rasuah.
seolah-olah rasuah itu lebih tinggi daripada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan. Rasuah mungkar, rasuah maksiat, rasuah mesti dihapuskan. Tapi jangan nampak itu yang manis terlupa kepada tauhid. Maka kita kenal tauhid, ibadat, hapuskan segala maksiat. Kerana itu komprehensif dia punya dakwah Islam ini, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ajak orang solat, larang orang buat maksiat. Oi, kami maksiat ni peribadi. Solat itu kita dengan Allah. Ya, betul peribadi. Tapi peribadi itu kalau menyanggah hak Allah, di mana? Di mana peristiharan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam salat? Bercanggah? Tak boleh. Itu dipanggil Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini takkid dengan nun, fala takunanna. Bahasa Arab ni bila tambah dia punya huruf, bertambah makna dia. Kalau kata fala takun, mu jangan. Fala takunanna, terjemahan dia jangan sekali-kali. Itu bahasa Arab, dia panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambahnya binaan, bertambahnya makna dia. Kita belajar dulu dalam tadabbur kita kepada surah Al-Kahfi. Famasta'u ayyadharu wa mastata'u. Waktu Nabi Musa dicerita tentang kelebihan Khidir, kan? Innaka lan tastati'a. Mu tak mampu nak ikut aku Musa. Akhir ayat tasti' alaihi sabra. Kurang satu huruf. Tuan-tuan dan puan-puan, lagi manis, lagi kita tinggi darjah kita boleh faham Al-Quran, lagi tinggi kita punya rasa manis. Rasa manis dengan apa? Dengan ilmu tadabbur Al-Quran itu kita kata Masya Allah, Tabarakallah. Maka kita kena seimbang. Tauhid imbang, maksiat dibuangkan. Ada setengah orang ni, dia kata kenapa bercakap bak tauhid, dia tak cakap bak maksiat, bak perjudian, bak arak, bak riba. Kadang-kadang kita nak perang maksiat, tak seimbang juga. Bak riba tak cakap pun, masih duduk dakak lagi undang-undang riba. Tapi bercakap bak rasuah, naik merah muka-muka. Kenapa tak cakap dua-dua? Sebab itulah anak kata badan pencegah rasuah sekaligus badan pencegah riba sekali dua-dua. Itu dia biar seimbang di dalam kehidupan kita beragama. Baik para pelajar, kita pergi kepada yang ke-8. Yang ke-8, apakah faedah Allah Ta'ala sebut ba'da id unzilat ilaika wa la yasuddunnakan ayatillah. Jadi setelah turun ayat Quran, apa faedah? Allah Ta'ala peringatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu jangan tersekaknya dakwah kamu ni dengan halangan daripada orang kafir. Jawab dia apa dia? Faedah dianya, Allah nak memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran diturun untuk disebarkan, untuk diamalkan, untuk diperundangkan. Untuk disebar, diamal dan diperundangkan. Itu kerja Al-Quran. Jadi kalau kita rasa, jadi ayat Quran ini tidaklah kata berulang. Faedahnya nak suruh kita sedar fungsi Al-Quran. Baik. Yang ke-9, wala takunanna minal musyrikin. Mu jangan jadi orang kafir, orang musyrik. Ayat Quran ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus ianya kepada umat. Nabi sudah pasti mantap dia punya tauhid akidah, tapi kita umat ni perlu dimantapkan akidah tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan pula kata kenapa pesan ke Nabi, Nabi sudah tahu. Kita pun macam tu juga. Allah Ta'ala pesan ke Nabi untuk umat. Nabi beristighfar, bertaubat 100 kali satu hari. Ada riwayat kata 70 kali, ada kata 100 kali. Nabi maksum. Nabi maksum, tak berdosa dia, tak ada dosa. Kenapa dia istighfar? Kenapa dia taubat? Untuk mendidik umat. Allahu Akbar. Nabi pernah lupa dalam salat. Jangan kita kata Nabi khayal juga. La. Nabi lupa untuk diperundangkan syariat bagaimana menyelesai kalau kita lupa dalam salat. Kaif? Bagaimana sujud sahwi? Allahu Akbar. Semua yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perundangan.
Baiklah yang terakhir, yang terakhir qaulu ta'ala kullu syai'in wa halikun illa wajha. Semua benda yang ada atas dunia ini binasa kecuali zat Allah Azza wa Jalla. Satu lagi huraian, semua amalan tidak diterima kecuali kerana Allah. Dan dikembang dengan kerana Allah mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tamatlah perbincangan kita. Alhamdulillah, 19 siri kuliah tafsir surah Al-Qasas. InsyaAllah para jemaah sekalian, kita akan pergi kepada surah Al-Ankabut dalam siri yang akan datang. Jadi kita akan teruskan perjalanan tafsir kita ini selagi PKP belum berakhir. Kalau sudah berakhir, kita akan tukar-tukar jadual lah. Ramai lagi orang lain nak speka ni. Alhamdulillah para pelajar sekalian, alhamdulillah binikmatihi tatimmus salihat. Alhamdulillah dengan nikmat Allah Ta'ala sempurna sudah pengajian kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bi asma'il hasanah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan limpahan rahmat-Mu ya Allah, Engkau telah anugerahkan kepada kami masa, peluang, ruang untuk kami baca, tadabbur, memahami ayat-ayat-Mu ya Rabbal Alamin. Maka dengan peluang yang kami ada ini, berilah kepada kami istiqamah untuk terus mencintai kitab-Mu ya Allah, untuk terus beristiqamah beramal dengan sunnah Nabi-Mu ya Rabbal Alamin, untuk terus kami membaca Al-Quran, memahaminya dan beramal dengannya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan nama-nama-Mu yang maha indah, dengan sifat-Mu yang maha tinggi ya Allah, bukakanlah, cerahkanlah dada kami untuk membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran serta beramal dengannya, dan cerahkanlah dada kami, hati kami untuk berpegang dan beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berilah kepada kami kepahaman yang baik, benci kepada mungkar, benci kepada maksiat, benci kepada benda-benda khurafat, benda-benda bid'ah yang menyalahi sunnah-Mu, sunnah Nabi-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, dengan kuasa-Mu berilah kepada kami kesehatan yang baik, kepahaman yang baik, rajin beramal, benci kepada perkara yang tidak baik ya Rabbal Alamin, serta angkatkanlah bencana Covid ini daripada negeri dan negara kami, supaya dapat kami kembali berada di rumah-Mu, mengimarahkan rumah-Mu dengan salat berjamaah, dengan majlis-majlis ilmu ya Rabbal Alamin, dan mati hidup kami dalam keadaan iman, hidup kami di bawah lambaian, di bawah naungan Al-Quran,